Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muslim bin Ibrahim, pelajar kelas DKM 5C dan nombor matrik saya adalah 10 DKM 21F1064. Saya akan menerangkan tentang pemantapan kesepaduan nasional Malaysia. Objektif penghasilan video saya yang pertama adalah menerangkan tentang lapisan perpaduan yang perlu dicapai serta diusahakan bagi memantapkan kesepaduan nasional di Malaysia. Kedua, contoh situasi untuk detik perpaduan dan contoh situasi untuk detik perbezaan yang berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat di Malaysia. Yang ketiga adalah defisit sosial dan perkara utama yang menjadi isu kepada defisit sosial yang perlu ditangani secara berhemah oleh pihak kerajaan. Dan yang terakhir adalah pengaruh media sosial dalam proses penyatupaduan yang diusahakan oleh pihak kerajaan. Saya akan kongsikan 3 lapisan perpaduan yang perlu dicapai serta diusahakan bagi memantapkan kesepaduan nasional di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik, budaya dan agama. Kesepaduan nasional merupakan teras kekuatan dan keselamatan negara. Kesepaduan negara akan terhasil melalui ikatan perpaduan di kalangan seluruh rakyat Malaysia. Pertama adalah perpaduan. Perpaduan ialah penyatuan dan darjah serta jenis penyatuan yang dipamerkan sesebuah masyarakat atau kumpulan dan jiran mereka. Sosiologi merupakan matlamat akhir yang diidamkan dalam sesebuah negara yang berbilang etnik. Kedua adalah kesepaduan. Keadaan bersepadu menjadi kesatuan yang utuh, keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat. Akhir sekali adalah penyatupaduan. Penyatupaduan merupakan proses menyatupadukan usaha berterusan pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial, berwahanakan tapak integrasi, berprinsipkan tawar-menawar, perundingan dan mediasi. Kesimpulan yang dapat saya huraikan berdasarkan isi saya adalah setiap individu lapisan masyarakat di negara kita juga perlu memainkan peranan untuk memastikan matlamat perpaduan dapat dicapai bagi memantapkan kesepaduan nasional di Malaysia. Apabila kesepaduan nasional di Malaysia telah mantap, masyarakat akan hidup dalam keadaan aman dan damai serta pergaduhan antara kaum juga tidak akan terjadi. Malah generasi akan datang mampu memupuk akhlak yang baik dan saling menghormati antara satu sama lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Khairi bin Ibrahim. Pada video ini saya akan menerangkan tentang 3 contoh situasi untuk detik perpaduan dan 3 contoh situasi untuk detik perbezaan yang berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat di Malaysia. Pendahuluan ialah perpaduan menjadi matlamat setiap bangsa dan negara agar sentiasa hidup harmoni dan tenteram tanpa menggugat keamanan. Tanpa keamanan, rakyat tidak akan hidup selesa dan negara akan bergolak setiap masa. Hal ini boleh dilihat di negara-negara bergolak apabila peperangan sentiasa berlaku dan rakyat hidup dalam keadaan bergantung kepada bantuan luar. Yang pertama ialah detik perpaduan. Contohnya, sukan bola sepak. Perlawanan bola sepak adalah antara satu daripada saat dan detik perpaduan yang jelas dapat dilihat di kalangan rakyat Malaysia. Apabila semua bangsa tanpa mengira kaum dan keturunan sama-sama memenuhi stadium bagi menyokong pasukan masing-masing. Mereka menyokong pasukan masing-masing tanpa melihat pasukan mereka terdiri daripada kaum atau bangsa berlainan atau tidak. Contoh yang kedua ialah program gotong royong. Rakyat Malaysia selalu berkumpul dan saling bekerjasama tidak kira bangsa dan agama untuk membersihkan kawasan komuniti, membaiki sekolah sebagai usaha bersama untuk memperbaiki komuniti mereka. Contoh ketiga ialah sambutan perayaan. Detik perbezaan dalam sambutan perayaan di Malaysia jelas kelihatan kerana sambutan perayaan selalunya mempunyai kaitan dengan kebudayaan agama setiap agama yang pelbagai. Namun hal ini tidak boleh dilihat sebagai perbezaan yang akan menggugat perpaduan bangsa kerana setiap budaya dan agama mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Kedua pula ialah detik perbezaan. Contohnya, perbezaan agama. Masyarakat Malaysia mempraktikkan pelbagai agama termasuk Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan lain-lain. Ini membawa kepada perbezaan dalam ritual keagamaan, perayaan dan festival. Contoh yang kedua, perbezaan etnik.
di Malaysia adalah rumah untuk pelbagai kumpulan etnik seperti India, Melayu, Cina dan lain-lain. Terdapat juga perbezaan dalam bahasa dan kepercayaan di antara kumpulan masing-masing. Contoh ketiga ialah kesihatan. Jika anda sakit, sudah tentu klinik atau hospital yang akan menjadi tempat kunjungan untuk memeriksa masalah kesihatan dan mendapatkan ubat. Tidak kira apa bangsa, klinik dan hospital akan menjadi tempat rujukan setiap rakyat dalam mendapatkan rawatan terhadap sebarang masalah kesihatan yang dihadapi. Suasana ini berlaku di semua klinik dan hospital di Malaysia dan ianya sesuatu yang menjadi detik perpaduan di kalangan rakyat yang mesti diteruskan, malah dibanggakan. Rumusan yang dapat disimpulkan daripada perbincangan ini ialah sebagai rakyat yang berbelah kaum, kita hendaklah mempunyai perpaduan yang tinggi dalam kehidupan seharian, tidak mengira bangsa dan agama. Walaupun mempunyai perbezaan, kita hendaklah bersatu padu supaya hidup dalam keharmonian dan tidak terjadi pergaduhan antara satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz bin Rosli, nombor pendaftaran 10 DKM 21F1024. Defisit sosial merujuk kepada ketidakseimbangan atau kekurangan dalam aspek sosial dalam masyarakat yang boleh membawa kepada masalah sosial yang serius. Tiga perkara utama yang menjadi isu kepada defisit sosial yang perlu ditangani secara berhemah oleh pihak kerajaan adalah: yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah faktor utama yang menyumbang kepada defisit sosial. Pihak kerajaan perlu mengambil tindakan untuk mengurangkan kadar kemiskinan dalam masyarakat melalui pelbagai program bantuan, latihan pekerjaan dan pendidikan vokasional untuk memberi peluang kepada individu yang kurang bernasib baik. Yang kedua ialah pendidikan. Akses kepada pendidikan berkualiti adalah penting untuk mengatasi defisit sosial. Pihak kerajaan harus memastikan bahawa semua golongan masyarakat mempunyai peluang yang sama dalam pendidikan, termasuk akses kepada sumber pendidikan yang mencukupi dan guru yang berkualiti. Yang ketiga ialah kesihatan mental. Kesihatan mental adalah isu penting dalam mengatasi defisit sosial. Pihak kerajaan perlu memperkuatkan perkhidmatan kepada mental dan mengurangkan stigma sosial yang berkaitan dengan dengan gangguan kesihatan mental untuk membolehkan individu mencari rawatan dan sokongan yang mereka perlukan. Kesimpulan yang dapat kita lihat ialah pihak kerajaan juga perlu bekerjasama dengan pelbagai agensi dan pertubuhan bukan kerajaan untuk memastikan langkah-langkah ini dilaksanakan secara berkesan untuk mengatasi defisit sosial dalam masyarakat kita. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Farhan bin Mak Faizal. Nombor matrik saya 10 DKM 21F1116. Saya dari kelas DKM 5C. Seperti mana yang telah diterangkan oleh sahabat saya, kini giliran saya pula untuk menerangkan topik selanjutnya. Okey. Di sini saya akan membincangkan topik pengaruh media sosial dalam proses penyatu paduan yang diusahakan oleh pihak kerajaan. Seperti yang anda tahu, kerajaan memainkan peranan penting dalam mendidik nilai murni dan etika menggunakan platform media sosial supaya bebas daripada unsur negatif. Hal ini sangat penting bagi memupuk kesedaran orang ramai supaya menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin serta menyekat penyebaran kandungan yang berunsur prejudis terhadap kaum, agama, jantina, seksual atau keganasan. Perbincangan yang pertama adalah mengadakan kempen atas talian. Platform media sosial dapat mempromosikan nilai-nilai murni mengenai kepentingan perpaduan kepada masyarakat. Oleh hal yang demikian, ia juga dapat merapatkan lagi hubungan yang baik antara masyarakat Malaysia dengan adanya kempen atas talian ini. Walau bagaimanapun, impak positif dengan mengadakan kempen ini adalah dapat menangani isu etnik dan perkauman yang semakin berleluasa di media sosial. Yang kedua adalah menguatkuasakan undang-undang. Penguatkuasa undang-undang memerlukan Seksyen 505 Kanun Kesiasaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1988.
Ini dilakukan agar masyarakat tidak salah menggunakan media sosial seperti menyebarkan berita-berita yang dapat memecah belahkan perpaduan dalam negara. Yang ketiga adalah membina model integrasi kesepaduan nasional. Usaha proses penyatu paduan oleh kerajaan apabila terbinanya satu model integrasi kesepaduan nasional yang dinamakan sebagai Indeks Perpaduan Nasional 2018 yang dikenali dengan IPNAS. Model ini menyenaraikan 3 perkara utama sebagai asas dalam menentukan indeks perpaduan, iaitu perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan. IPNAS merupakan rujukan untuk mencipta usaha membina tapak integrasi dengan menggunakan panduan mengenal pasti kategori definisi sosial untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Kesimpulan yang dapat saya berikan dalam perbincangan ini, kerajaan memegang peranan penting dalam media sosial bagi penyatu paduan rakyat dan mencegah berlakunya insiden-insiden yang dapat menghancurkan nilai perpaduan dalam masyarakat. Selain itu, bukan sahaja kerajaan, ibu bapa juga perlu mengambil peran dalam hal ini kerana ibu bapa lebih mudah mendidik anak-anak sejak kecil untuk memupuk semangat perpaduan. Bak kata pepatah, melentur buruh biarlah dari lebunya. Sekian daripada saya. Terima kasih kerana mendengar.